Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan mengajar tajuk baru iaitu tajuk kenal pecahan peratus dan perpuluhan serta banding perpuluhan. Pengajaran dalam video ini berdasarkan sukatan pelajaran KSSR buku teks matematik tahun 3 jilid 1. Murid-murid bolehlah merujuk muka surat 96 sehingga 99. Bagi yang baru menonton video cikgu ini, bolehlah tekan subscribe dan loceng untuk notifikasi video yang baru dan lain. Mari kita mengenali nilai tempat dan istilah dalam nombor perpuluhan. Cikgu menggunakan sifar perpuluhan 19 sebagai contoh nombor perpuluhan. Ini ialah titik perpuluhan. Titik perpuluhan ialah simbol untuk mengasingkan sa daripada per-10 dalam nombor perpuluhan. Nombor yang di hadapan titik perpuluhan ialah nombor sa, iaitu sifar. 1 digit selepas titik perpuluhan ialah per-10. 2 digit selepas titik perpuluhan ialah per-100. 1 digit sahaja selepas titik perpuluhan ialah per-10. 2 digit selepas titik perpuluhan ialah per-100. Jom kita kenali pecahan per-100 dan perpuluhan dengan contoh nombor 1 ini. Soalan nombor 1A. Ada 100 jubin. Daripada 100 jubin, ada 16 jubin berwarna biru. Kita boleh menulis 16 jubin berwarna biru daripada 100 jubin ini dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk pecahan, boleh ditulis 16 per 100. Selain daripada bentuk pecahan, selain daripada bentuk pecahan, kita juga boleh menulis dalam nombor perpuluhan. Dalam nombor perpuluhan, 16 per 100 boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan sifar perpuluhan 16. Biar cikgu terangkan satu persatu. Sifar di hadapan ini mewakili nombor sa. Ini pula adalah titik perpuluhan. Dan 1 selepas titik ini adalah per-10. Saya guna pen yang warna lain. Dan 6 di belakang ini adalah per-100. Cara membaca nombor perpuluhan adalah seperti ini. Sifar perpuluhan 16. Sifar perpuluhan 16. 1B. Seperti 1A tadi, ada 100 jubin. 4 jubin berwarna merah jambu. Boleh ditulis dalam bentuk pecahan seperti ini. 4
per 100. 4/100 juga boleh ditulis dalam bentuk nombor perpuluhan. Seperti ini. Sifar perpuluhan sifar 4. Nombor yang di hadapan sebelum titik ini adalah nombor sah. Titik ini adalah simbol titik perpuluhan. Sifar selepas titik perpuluhan, nombor yang selepas titik perpuluhan iaitu sifar, ini adalah per 10. Per 10. Dan nombor 4 di belakang sifar tadi adalah nilai tempat untuk per 100. Nombor pecahan ini boleh dibaca sifar perpuluhan sifar 4. Sifar perpuluhan sifar 4. Contoh nombor 2 menunjukkan bagaimana kita mewarna petak berwarna untuk nombor perpuluhan. Sifar perpuluhan sifar 8. Atau kita tulis sifar perpuluhan sifar 8. Kalau awak lihat gambar raja di sebelah, ada 100 petak. Murid perempuan itu hanya mewarnakan 8 petak daripada 100 petak. Soalan nombor 2 juga, sifar perpuluhan 23. Kita tak boleh menyebut sifar perpuluhan 23. Tidak boleh ya. Kita mesti menyebutnya sifar perpuluhan 23. Atau kita boleh menulis sifar perpuluhan 23. Kalau awak lihat gambar raja di sebelah, ada 100 petak. Murid lelaki itu hanya mewarnakan 23 petak sahaja. Sekarang kita akan mengenal pasti projek perpuluhan manakah yang betul. Baiklah, soalan nombor 3. Kita akan kenal pasti yang manakah yang betul dan manakah yang silap. Okey, ini projek perpuluhan kami. Sifar perpuluhan 60. Di sebelah pula,
0.72. Jadi, manakah yang betul? 0.60 silap. Ini kerana kita tidak boleh menyebut nombor perpuluhan 0.60. Yang silapnya adalah 60. Sepatutnya nombor perpuluhan ini disebut 0.60. Dan yang di sebelah kanan saya 0.72. Ya, itu betul. Di sebelah kiri saya silap. Manakala yang di sebelah kanan saya, jawapannya adalah betul. 0.72. Contoh nombor 4. Apakah perpuluhan dan pecahan per 100 bagi petak putih? Soalan nombor 4. Perhatikan gambar rajah di sebelah. 44 daripada 100 petak berwarna merah. Jadi soalannya di sini, apakah perpuluhan dan pecahan per 100 bagi petak putih? Jadi, pertama sekali kita cari berapa petakkah yang berwarna putih. Ini mudah sahaja. Kalau awak sedia maklum tadi, ada 44 berwarna merah. Dan keseluruhan petak itu tadi adalah 100. Jadi, untuk mencari petak yang berwarna putih, kita hanya menolakkan sahaja 100 dengan 44. Jadi, 100 tolak 44. Kita buat dalam bentuk lazim. 100 tolak 44. Penolakan sentiasa bermula dari bahagian belakang. 0 tolak 4 tak boleh. Pinjam sebelah ini pun 0, pinjam lagi dengan 100. Jadi 100 yang ada 0, pinjamkan di sini jadi 10, pinjamkan lagi menjadi 9 dan pinjam di sebelah sah, jadi 0 ni menjadi 10. 10 tolak 4, 6. 9 tolak 4, 5. Jadi, kita dah tahu petak yang berwarna putih adalah 56. 56. Jadi, kita dah tahu keseluruhan petak adalah 100. Petak berwarna putih 56. Jadi, kita akan tuliskan dalam bentuk pecahan dahulu. Petak berwarna putih dalam bentuk pecahan adalah 56 per 100. (56 per 100) kita boleh tulis dalam bentuk perpuluhan 0.56. Jadi, kita dah dapat jawapannya, ya. Apakah perpuluhan dan pecahan per 100 bagi petak putih? Pecahan per 100-nya ialah 56 per 100. Dalam bentuk nombor perpuluhan 0.56. Untuk contoh nombor 5, mari kita mengenal pasti pecahan dan perpuluhan bagi bahagian berwarna manakah yang salah. Untuk soalan nombor 5,
Perhatikan gambar rajah yang pertama. Gambar rajah yang pertama sekali kita akan hitung bilangan petak yang berwarna hijau. Setelah kita hitung petak yang berwarna hijau, kita akan dapat 45. Dan keseluruhan petak ini tadi adalah 100. Jadi kita dah dapat 45/100. Sama dengan nombor bentuk perpuluhan sama dengan kalau kita tulis dalam nombor perpuluhan, kita tulis 0.45. Sekarang kita lihat yang kedua, petak yang berwarna biru. Petak yang berwarna biru, kita akan hitung petak yang berwarna biru. Kita hitung petak yang berwarna biru itu ada 58 petak. Keseluruhan petak ada 100. Jadi, kita dah dapat bentuk dalam pecahan iaitu 58/100. Kita boleh tulis dalam bentuk nombor perpuluhan. Kita tulis 0.58. Kemudian yang terakhir, daripada petak-petak ni, kita akan hitung petak yang berwarna orange. Petak yang berwarna orange itu ada 10 petak. Keseluruhan petak ada 100. Jadi, per 100. Kita dah dapat dalam bentuk pecahan 10/100. Kita boleh juga tulis dalam bentuk nombor perpuluhan. Kita tulis 0.10. Jadi, daripada contoh yang cikgu tunjukkan tadi, kita dapati murid yang salah adalah murid perempuan ini. Dia menjawab nombor perpuluhan 1.0, tetapi jawapan yang betul ialah 0.10. Mari kita bandingkan perpuluhan. Nombor perpuluhan manakah yang kecil dan yang besar? Soalan nombor 1. Jisim manakah yang lebih? 0.45 kilo atau 0.2 kilo? Kita boleh bandingkan nombor perpuluhan dengan 3 cara. Cikgu akan terangkan cara yang pertama dahulu, iaitu menggunakan carta nombor. Baiklah, kita akan lukis carta nombor. Carta nombor ini bentuknya seperti jadual. Dan ada titik, simbol titik perpuluhan. Di bahagian yang paling kiri adalah nilai tempat sah. Selepas titik perpuluhan adalah nilai tempat per 10. Dan yang di belakang ini pula adalah nilai tempat per 100. Kita akan mula membanding bermula daripada nilai tempat yang paling besar, iaitu bermula dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau kita lihat 0.45, kemudian kita isi 0.45.
Yang kedua, 0.2 sifar. Tak nyatakan sifar itu maknanya sebenarnya di situ ada sifar, ya. Jadi kita akan mula membandingkan. Ingat, bermula dari sebelah kiri ke sebelah kanan, iaitu nilai yang lebih besar ke nilai yang lebih kecil. Kalau kita lihat nilai tempat sah, dua-dua mempunyai nilai yang sama, iaitu sifar. Jadi tidak ada membezakan apa-apa. Sekarang kita lihat nilai tempat per 10. Kalau kita lihat nilai tempat per 10, 4 dan 2. Semestinya 4 nilai yang lebih besar berbanding dengan 2. Apabila kita dah dapat 4 lebih besar daripada 2, kita dah dapat nombor yang lebih besar adalah 0.45. Nombor yang lebih besar adalah 4. Sekiranya kita telah mendapat nilai yang lebih besar pada bahagian yang per 10 ni, iaitu 4. Jadi kita berhenti di sini saja. Kita tak perlu melihat lagi di sebelah per 100. Kerana kita telah menjumpai nilai yang lebih besar di bahagian per 10. Jadi nilai yang lebih besar atau jisim yang lebih besar adalah 0.45 kilo. Sekarang kita lihat gambar rajah yang di sebelah. Petak merah lebih banyak. Selain daripada kita melihat cartan nombor ini, kita juga boleh membandingkan dengan menggunakan petak berwarna. Kalau kita lihat petak berwarna, petak merah lebih banyak lagi warna kalau dibandingkan dengan petak biru. Jadi kita akan dapat mengetahui petak merah lebih banyak dibandingkan dengan petak biru. Contoh yang kedua menunjukkan perbandingan nombor perpuluhan dengan menggunakan garis nombor. Soalan nombor 2. Manakah yang lebih kecil? Adakah 0.03 ataupun 0.07? Manakah yang lebih kecil? Kalau tadi kita mempelajari membanding nombor menggunakan cartan nombor dan petak berwarna. Sekarang cikgu akan tunjukkan kita membandingkan nombor menggunakan garis nombor. Langkah pertama, kita akan lukis dulu satu garis lurus. Kemudian kita mesti bermula dengan sifar. Sifar, kemudian 0.01. Sifar perpuluhan sifar 2, sifar perpuluhan sifar 3, sifar perpuluhan sifar perpuluhan 11 dan sifar perpuluhan 12. Sekarang kita lihat nombor yang hendak dibandingkan. 0.03. Ini 0.03 dan 0.07. 0.07. Sekiranya nombor semakin di sebelah kanan, itu bermakna nilai semakin besar.
Dan sekiranya nombor ke sebelah kiri nilainya semakin kecil. Jadi, sekarang kita lihat 0.03 dan 0.07. Nilai yang paling kecil adalah 0.03 kerana nilainya semakin ke sebelah kiri cikgu. Jadi 0.03 adalah nilai yang kecil jika dibandingkan dengan 0.07. Jadi inilah nilai yang kecil. Sekarang giliran murid-murid pula untuk mencuba menjawab soalan. Sila buat latihan di dalam buku aktiviti pada muka surat 63 sehingga 65. Murid-murid juga boleh membuat latihan tambahan di dalam buku teks pada muka surat 98 dan 99. Sekian, terima kasih kerana menonton sehingga penghujung video ini. Sila share, like dan komen di bawah sekiranya membantu dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Stay safe, kita mesti menang, kongsi ilmu.